Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton MSHI. Hari ini 17 November 2022, hari Khamis, 22 Rabiul Awal 1444 Rabiul Akhir. Dah rupanya kita dah di bulan Rabiul Akhir dah sekarang ini 1444 Hijrah. Jadi disebabkan ini 17 hari bulan, 2 hari saja lagi kita akan pergi mengundi untuk kita memilih siapakah yang akan mewakili kawasan tempat duduk kita tu. Betul. Jadi sebenarnya nak tanyalah yang di rumah semua, adakah anda berada di kawasan yang anda mengundi ataupun belum lagi balik? Tengah tunggu. Sebab saya tahu ada juga keluarga yang paginya nak ikut suami dulu, isteri di tempat lain. Tapi yang penting wajib mengundi. Ya, kena turun. Sebab setiap satu undi itu adalah sangat penting untuk menentukan masa depan kawasan anda dan juga masa depan negara kita sendiri. Ya, betul. Sebenarnya memang saya tengok kalau sepanjang jalan nak datang ke sini pun meriah dengan bendera-bendera. So memang terasa kehangatan pilihan raya kita kali ini. Okey, bendera memang meriah. Kalau kita tengok kiri kanan memang sangat-sangat meriah. Tapi di tengah jalan tu ada yang berlaku awal pagi tadi di mana hujan yang turun tidak berhenti menyebabkan ada kawasan yang telah pun banjir. Jadi kita nak update kepada anda antara kawasan-kawasan yang dijangka terus hujan pada hari ini. Ya, kita mulakan dulu sebab cuaca kalau tengok di sini di Bukit Petir. Kita bukakan Buka Bukit Petir teruslah. Okey. Ini adalah amaran di Bukit Petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu kalau tengok di Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang, Pahang pun ia juga, Selangor, Negeri Sembilan juga tidak terlepas dengan Melaka dan Johor dan Sarawak dan juga Sabah. Ini sebenarnya adalah persediaan untuk kita tahu bahawa ada amaran di Bukit Petir. Jadi kena berhati-hati. Daya, semalam saya pergi main futsal. Pukul 2 pagi balik. Memang dah banjir. Memang ada kawasan-kawasan yang dah berbanjir dekat sekitar Setia Alam, ada kawasan yang dah naik air. Di Shah Alam juga ada kawasan yang dah naik air. Ni kalau kita dapat tengok video yang kita ambil ni daripada M-Star, ada bagi tahu di Padang Jawa. Ya, betul, Padang Jawa. Semalam juga saya ada nampak video daripada Kelang di rumah. Memang dah tinggi, Haziq. Tinggi sini ya. Tinggi paras kita punya pinggang sebenarnya, dan memang sangat merisaukan. Lagi-lagi sekarang ni musim semuanya nak mengundi dan sebagainya. Kita harap dipermudahkanlah untuk keluarga. Akan berlakunya banyak banjir kilat di mana akan banjir tiba-tiba naik, lepas tu tiba-tiba reda. Ada juga akan ada banjir temenung. Betul. Banjir temenung yang banjir tu air tu tak berubah pun kedudukannya dan naik lagi adalah. Jadi kita harapkan agar dipermudah urusan semua orang yang terlibat dengan banjir ini. Jadi kita nak teruskan cerita. Kalau cerita tentang hari ini, apa yang menarik dalam Malaysia hari ini, pasti semua nak tahu kan? Okey, jadi sebenarnya hari ini kita ada wakil dari Sabah dan Sarawak. Kan, kalau di sini kita akan berceritakan tentang kempen apa yang berlaku pilihan raya. Tapi kita nak tahu sebenarnya analisis politik daripada Sabah dan Sarawak. Okey, tapi sebelum tu kita ada satu video nak tunjuk kepada anda. Ada seorang pengumpul basikal antik. Ini bukan cerita pasal pilihan raya, tapi cerita pasal hobi di mana ada satu basikal tua peninggalan arwah ayahnya Ahmad Fauzi Ismail berumur 61 tahun. Minat untuk mengumpul basikal antik dan klasik kini dah pun ada 40 unit basikal. 40 unit. Bayangkan kita nak ada satu pun susah, ini 40. Menarik. Jadi kita nak tengok sama-sama lah ni. Jom kita tengok. 40. Hobi. Banyak tu. Banyak. Daya. Bagai menjaga permata intan ketika dicanai. Perumpamaan itu dapat menggambarkan cinta dan minatnya terhadap kenderaan beroda dua yang tinggi nilai estetika ini. Berasal dari Sungai Dua, Pulau Pinang, Ahmad Fauzi Ismail, 61 tahun atau lebih mesra disapa Pak Langji, mempunyai hobi mengumpul basikal klasik sejak tahun 1970 lagi. Segalanya bermula dengan basikal peninggalan arwah ayahnya yang digunakan hampir setiap hari untuk ke sekolah suatu ketika dahulu. Dia mencari dan membeli basikal dari beberapa buah negeri seperti Johor, Pahang, Kelantan dan Pulau Pinang. Sehingga kini, dia telah memiliki lebih 40 unit basikal klasik dari seluruh negara yang masih dapat digunakan dengan baik. Kesemua koleksi basikal yang berjaya dikumpul itu dikeluarkan sekitar tahun 1940-an dan 60-an.
kebanyakannya berjenama Hercules dan rally buatan England. Saya sejak himpun basikal ni tahun 1970 tu saya ada 2 biji. Masa tu saya duk kayuh pergi basikal, duk kayuh pergi sekolah. Satu munah masa tu pakai jam. Lepas tu saya 2019 tu saya teringin balik nak tengok basikal klasik ada kawan-kawan disimpan, saya teringin baliklah. Nak simpan basikal klasik ni, teringat masa sejarah dulu-dulu bapak saya. Dia duk naik basikal dulu, dia buat kerja kampung lah apa semua. Masa tu pun dah orang dah nak berdapat basikal pun susah lah kan. Masa tu bapak balik kerja lah, pergi lihat abang-abang naik basikal. Masa dulu. Lepas tu lah saya 2019 tu saya himpun balik lah basikal. Menurut bekas pekerja kilang dan kini merupakan seorang penggali kubur ini, setiap basikal klasik miliknya mempunyai sejarah dan peranan tersendiri yang membuatkan dia menghargai nilai yang ada pada setiap basikal itu. Basikal ni yang saya menarik ni memang atas sejarah lama-lama dulu lah. Kan, kita kenangan orang tua-tua dulu, sejarah dulu, membesarkan anak-anak lepas banyakkan dulu, kenderaan dulu, banyak dulu, semua basikal lah. Dia nyanyi dulu. Basikal yang tu ya, saya himpun balik bagi budak-budak zaman sekarang dia ingat balik mak pak lepas susah-susah dulu. Untuk nak dapatkan kenderaan dulu, nak bawa anak-anak ke sekolah, kerjaan lah, apa semua lah. Saya pun banyak orang tanya nak beli, tapi minta maaf lah, saya tak jual pasal lah, saya simpan buat koleksi. Saya nak beli lagi dah. Bagi memastikan kesemua koleksi basikal itu berada dalam keadaan baik, Pak Long Ji akan sentiasa membuat penyelenggaraan supaya koleksi antiknya itu masih dapat digunakan walau hampir 3 dekad berlalu. Bukan mudah untuk mengekalkan kualiti barang yang menggamit 1001 nostalgia. Walaupun kos gantian bagi kesemua koleksi basikal mudah diperolehi, namun kos penyelenggaraan bukan murah seperti yang disangka. Perkara ini tidak menjadi penghalang untuk dia meneruskan minat dan menambah koleksi basikal klasik. Pak Lang Ji juga tidak terlepas menerima tempias negatif daripada masyarakat sekeliling. Harapan Pak Lang biarlah kekal sampai lama-lama. Anak-anak mungkin lepas ambil alih Pak Lang tak ada pun, anak-anak akan dapat jaga. Anak-anak pun minat basikal lah ni, basikal klasik ni. Saya Pak Lang harap ni basikal klasik ni bagilah hidup balik. Kan barang sejarah lama-lama ni, bapak-bapak kita yang ni kan. Tetap jagalah basikal klasik dalam ni. Payah nak dapat dah basikal klasik ni. Yang ada yang masuk main pun, basikal Cina pun, dia tak sopan dengan dulu-dulu. Besi berkarat ini bukan sebarang besi. Besi ini menyimpan beribu memori dan jasa kepada masyarakat suatu ketika dahulu sehingga membuatkan Ahmad Fauzi kekal untuk menjaga koleksinya itu. Besi bukan sebarang besi. Besi yang disimpan itu adalah besi yang berharga. Ya, besi yang penuh dengan memori. Betul. Kan, mulalah saya rasa macam apa agaknya yang saya boleh simpan untuk masa hadapan. Supaya nanti boleh jadi antik. Apa benda yang dalam fikiran Dayah sekarang? Sekarang saya tak boleh fikir, Haziq. Saya kena bincang dulu Dayah lah. simpan hati je, Dayah. Jangan macam tu. Sudah. Okey, kita ada satu lagi video untuk anda. Ini video mengenai pilihan raya umum ke-15 yang bakal tiba tidak lama lagi. Kadang-kadang bila sampai satu event kan, yang musim, hanya berlaku 5 tahun sekali ni, dia memberikan satu lubuk rezeki kepada perusahaan kecil sederhana ni. Betul. Jadi kalau nak cakap pasal peniaga lah untuk wanita yang berhijab, saya rasa memang sangat menarik, memang tular di media sosial di mana mereka kata memang boleh jual tudung sampai berpuluh ribu helai. Dan yang menariknya dikenakan dengan kempen ataupun pilihan raya. Pilihan raya. Maksudnya parti-parti bukan je satu parti saja. Maksudnya dalam satu tudung tu ada pelbagai parti. Jadi saya tak nak cakap lebih banyak. Apa kata kita tengok? Mungkin ini idea untuk tahun hadapan pula saya nak berniaga apa. Begitu. Betul-betul berniaga tudung. Jom kita tengok. Kemeriahan dan bahang pilihan raya umum ke-15 PRU15 kian terasa.
PRU 15 bukan sahaja diadakan untuk memilih pemimpin negara, malah di sebalik bahang pilihan raya ini turut membuka pintu rezeki buat pengusaha kecil dan sederhana dalam pelbagai lapangan industri. Baru-baru ini, tular perniagaan Tat Kejo yang menggunakan lambang parti politik dan telah mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Selain itu, perniagaan tudung dengan logo parti politik di Malaysia juga turut mendapat permintaan tinggi pada musim PRU ini. Menurut pengasas Tudung Bawal, Nur Hazwani Abdul Zainal, dia yang mula berkecimpung dalam dunia perniagaan sejak 2014 tidak menyangka rekaan tudung sepanjang musim pilihan raya menerima sambutan luar jangkaan. Menurutnya, sebanyak 11,000 helai tudung terjual dalam tempoh kurang 20 minit selepas rekaan itu dimuat naik di platform media sosial. Anak kelahiran Temeloh Pahang ini berkata, rekaan tudung bawalnya dikeluarkan khas untuk meraihkan peristiwa besar di Malaysia yang berlangsung hanya 5 tahun sekali ini. Koleksi untuk Malaysia Memilih ini tercipta atau terhasil adalah disebabkan oleh permintaan daripada Akak Umbi. Akak Umbi ni siapa? Mereka adalah kita punya customer. Customer dan kita punya agent dan kita punya stokis di seluruh Malaysia. Bila kita adakan tudung ni, kita rasa dapat membantu dalam meraihkan PRU yang dalam 5 tahun sekali ni. Koleksi tudung yang dinamakan Malaysia Memilih mempunyai 14 rekaan terdiri daripada logo parti-parti politik yang bertanding. Tudung bawal material cotton void rekaan usahawan wanita ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Kesemua rekaan tudung mempunyai nama yang dikhaskan bagi melambangkan setiap parti. Dalam pemilihan nama, dia agak macam apa nama yang saya nak letak ni. So bila kita cari something yang different, so saya buat research sikit lah daripada segi setiap parti ataupun yang bertanding ni, parti tu ada lagu. Lagu untuk mereka nyanyi waktu perhimpunan kan. So dari situ saya tengok ada tak nama-nama yang boleh saya letakkan sebagai nama untuk koleksi itu. Contohnya ada satu koleksi saya letakkan nama Terus Mara. So kalau tim tersebut bila sebut Terus Mara, saya rasa dia aware lah yang Terus Mara adalah sinonim dengan parti tersebut. Atas permintaan ramai, pihaknya turut menambah satu lagi rekaan khas tudung daripada 12 rekaan asal dengan menggabungkan logo semua parti. Kita di sini adalah untuk membantu kita punya usahawan sahaja. Kita membantu kita punya customer menyelesaikan masalah mencari tudung-tudung untuk digayakan. Bukan kita pakai waktu pergi mengundi ya. Itu tak boleh. Itu ketika kita berkempen lah secara matang dan dengan sambutan yang hangat, and then bila semua orang pakai and rasa harmoni dapat meraihkan bersama, dia sesuatu yang perkara yang baik lah kan. Saya harap dengan adanya tudung PRU ini kita dapat menjadi lebih matang dalam kita berkempen. PRU 15 ini bukan sahaja dapat menghangatkan lagi suasana dan kelangsungan sistem demokrasi, malah membantu merancakkan lagi ekonomi rakyat. Ya, makin bertambahlah rezeki insya-Allah dengan bisnes kan yang berlipat kali ganda. Betul, sebenarnya memberi inspirasi supaya kita berfikir kreatif dan di luar kotak. Tu bagi saya sebenarnya. Ya, Daya dah plan dah. Untuk next PRU dia dah nak jual tudung ikut cakap kakak tadi. Mana tahu, kita tak tahu. Betul. Okey, jadi itu cerita mengenai pilihan raya umum. Kejap lagi kita nak sambung cerita mengenai PRU ke-15. Ya. Kita nak cerita mengenai Sabah dan juga Sarawak adalah kingmaker. Mesti anda tanya, kingmaker kenapa? Itu semua kami akan rungkaikan sebentar lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Di MSI.
Dengan berbaki 2 hari lagi, pelbagai persoalan timbul mengenai parti manakah yang bakal memenangi majoriti 112 kerusi sekaligus dapat membentuk kerajaan persekutuan. Dalam satu laporan memetik, Sabah dan Sarawak dikatakan boleh menjadi penentu atau kingmaker kepada kerajaan baru yang akan dibentuk selepas PRU15. Walaupun kedua-dua negeri itu secara keseluruhan mempunyai 56 kerusi parlimen, masing-masing 31 di Sarawak dan 25 kerusi di Sabah. Namun suara 56 kerusi itu sangat mustahak, lebih-lebih lagi apabila Malaysia disajikan dengan kemeluk politik. Meskipun keadaan di peringkat persekutuan masih samar, keadaan politik di Sabah dan Sarawak masih lagi dalam keadaan baik. Bersandarkan situasi semasa, tidak dapat dinafikan suara dari Sabah dan Sarawak mampu menjadi kingmaker atau penentu siapakah yang mendapat sokongan paling banyak dalam usaha membentuk kerajaan persekutuan. Selepas 2018, GPS terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana gabungan untuk membentuk kerajaan asalkan tidak bersama DAP dan menyertai kerajaan yang dibentuk Perikatan Nasional pada tahun 2020. Selain itu, warisan sebelum ini menyatakan parti itu mahu menjadi kingmaker pada PRU15 dengan bertanding di semua 25 kerusi parlimen di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Walaupun terdapat pelbagai spekulasi yang timbul, namun sejauh manakah kebenaran mengenai ramalan ini? Yap, itu dia sedikit perkongsian ataupun bikisan yang kita boleh bincangkan selepas ini. Tapi bukan bersama saya dan juga Haziq sahaja. So, kita bersama dengan dua orang yang daripada lokasi yang berbeza. Betul. Kita ada penganalisis politik iaitu Encik Mujibu Abdul Muiz. Assalamualaikum, Encik Mujibu. Waalaikumsalam, Haziq. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan kita ada Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, semangat nampaknya kedua-dua pagi Betul, ni. sangat semangat. Sebab 2 hari je lagi kita nak mengundi ni. Jadi ada memang daripada dulu lagi PRU ni bila kita cerita pasal Sabah dan Sarawak ni boleh dikatakan sebagai penentu juga sebenarnya dengan 56 kerusi daripada kedua-dua negeri tersebut adalah penentu untuk membentuk kerajaan baru. Jadi mungkin kita boleh cerita mengenai keadaan Sabah dulu, Mujibu. Bagaimana dengan realitinya sekarang ini? Adakah memang kita dah nampak sebenarnya parti mana yang bakal mengetuai pilihan raya kali ini, Mujibu? Ya, terima kasih Zik atas undangan dan soalan ni sangat tepatlah. Kerana kalau kita menyelusuri politik negara, Sabah dan Sarawak ini memang tulang belakang kepada kestabilan kerajaan pusat dan penyumbang utama dalam pilihan raya. Itu sebab Sabah dan Sarawak ini dikenali sebagai fixed deposit. Dan kita tengok kocakan politik di Semenanjung 2008, 2013 itu walaupun teruk performance Parti Barisan Nasional, tapi dengan Sabah dan Sarawak pada ketika itu menjadi fixed deposit, maka Barisan Nasional masih kekal membentuk kerajaan walaupun dengan majoriti yang semakin tipis dan tidak ada 2/3. So far kalau di Sabah ni saya perhatikan 25 kerusi ini jelas terpecah yang saya lihat berpotensi untuk dimenangi oleh 3 parti utama inilah, Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah JRS dan juga Warisan. Kita mahu melihat PH juga pada satu ketika mungkin akan mempunyai peluang untuk mempertahankan kerusi-kerusi bandar terutamanya KK, Sandakan, mungkin Tawau dan juga Putatan, kerana ini kerusi-kerusi yang secara tradisinya mempunyai pengundi bukan Melayu ataupun bukan Bumi Putra Melayu Islam itu yang tinggi. Tapi mungkinkah kita akan menyaksikan di Sabah ini ada satu kerusi yang berpotensi untuk dimenangi oleh calon bebas. Ini kerusi Tenom yang sangat menarik kerana Tenom ini kita dengar. Boleh teruskan? Kerana Tenom ini satu kerusi yang begitu menarik setelah calon favourite daripada parti KDM Datuk Peter Anthony itu disqualified. Jadi pada ketika ini pecahan undi yang kuat daripada beliau itu mungkin akan diberikan kepada calon
bebas, memandangkan calon bebas ini mewakili kaum itu, dan sekarang ini sudah pun secara rasmi menyertai KDM. Jadi ini mungkin menarik di Sabah ini, siapa yang menang daripada 4 parti ini, apakah PH, Warisan, GRS atau BN mampu untuk memenangi kerusi yang banyak. Dan tentulah bila kita bercakap tentang Sabah sebagai kingmaker, kita masih tidak melihat adakah berlaku penyatuan blok Sabah ini bagi memberikan tekanan kepada politik persekutuan seperti mana GPS di Sabah yang satu ketika itu solid, dia boleh mengenakan tekanan, dan kita nampak layanan persekutuan terhadap Sarawak itu lebih baik berbanding Sabah, mungkin sebabkan tidak ada satu blok yang kuat, benar-benar kuat daripada 25 kerusi yang terpecah ini nanti. Baik, sebenarnya bila cakap tentang penyatuan blok dan terpecah dan sebagainya, menarik sebenarnya info daripada Sabah, ya. Baru kita dapat tahu lebih terperinci, dan kita juga ingin tahu bagaimana pula dengan keadaan dinamik politiknya pilihan raya di Sarawak. Mungkin kita boleh bersama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman. Mungkin boleh kongsikan sikit keadaan di Sarawak bagaimana pula? Ya, sekarang ni terdapat ada demam baru sekarang di Sarawak, iaitu demam Abang Johari ataupun GPS. Dan ini dijangka akan membawa satu impak politik yang besar kepada landscape negeri Sarawak. Kalau pada pilihan raya 2018, ketika itu mereka cuma mampu menang 19 kursi daripada 31 kursi, maka pada kali ini mereka dijangka akan mendapat sekurang-kurangnya 25 kursi. Dan ada kemungkinan juga berapa kursi di kawasan majoriti Cina juga akan boleh dikalahkan. Ini merupakan satu perkembangan menarik berbanding yang kita lihat ke Sabah yang masih lagi kalau Cina akan mengundi yang sentimen kawasan paling ahli wakil rakyat Cina, tapi di kawasan Susi Stampin misalnya, Chong berdepan dengan satu jalan yang sukar dan mencabar di kawasan Stampin. Ini merupakan satu perkembangan yang menarik untuk diteliti apabila kita melihat pergi di kawasan Stampin, begitu banyak bendera, berlakunya pertembungan beberapa penjuru yang memberikan implikasi yang besar kepada persaingan di Stampin. Begitu juga di Serike. Serike dulu pernah dikuasai oleh parti pembangkang, tetapi sekarang ini nampak gelombang di Serike itu nampak lain. Jadi saya kira bukan saja kursi dalam konteks Sarawak, bukan saja kursi Bumiputera, tapi ada beberapa kawasan kursi Cina juga ada berapa yang dikenal pasti. Saya kira minimum barangkali 25, tapi boleh mencapai sekitar 27 kursi begitu. Malah di kawasan yang ditanding JAP yang dulu di kawasan Mas Gading misalnya, kawasan yang begitu kalau dulu dikuasai PH, sekarang ini agak mencabar sebab tentangan dan isu calon dan sebagainya. Ini menjadi satu isu yang menarik dan menjadikan kempen-kempen raya itu menjadi semakin panas dari kampung ke kampung, dari beberapa kawasan, dari rumah panjang dan sebagainya. Ini menarik untuk kita lihat. Maknanya di sini apalah GPS menggunakan Sarawak dan pilihan parti Sarawak adalah untuk memperjuangkan hak Sarawak, dijangka akan menarik perhatian pengundi di Sarawak untuk memastikan mereka betul-betul solid di Sarawak. Dan kerana tahu Sarawak merupakan dari segi kepimpinan politik mereka lebih dihormati, kepimpinan politik mereka lebih stabil, dan mereka tidak ada isu untuk menjadi misalnya isu calon premier, isu calon menteri ini, menteri sana tak ada. Sebab mereka untuk mempertahankan kepentingan Sarawak, isu royalty, SFT yang saya kira disetujui oleh negeri Sarawak yang sudah baru diikuti oleh negeri Sabah. Itulah kita namakan manifesto, kan? Kita akan bercerita mengenai manifesto kejap lagi, apa yang dijanjikan oleh parti-parti tersebut. Tapi sebelum kita bersama kembali dengan Prof dan juga Mujibu, kita nak bersama dengan wartawan kita, Safwan Sawi yang berada di talian sekarang ini untuk menceritakan bagaimana keadaan suasana pilihan raya di Sabah sekarang ni. Assalamualaikum, Safwan.
Waalaikumsalam warahmatullahi Haziq Daya. Di mana ni? Secara spesifiknya di mana? Sekarang ni saya berada di Parlimen Sandakan. Baik. Okey, sebab kita ada seorang di sana. Jadi kami ingin tahu bagaimana agaknya keadaan di sana sekarang. Jadi saya menjelajah on the ground, mendekati macam melihatlah studi kempen, beberapa studi kempen pengundi di sekitar Sabah, dan semalam ataupun kemarin Perdana Menteri Dr. Ismail Sabri mengumumkan atau menyasarkan parlimen 25 kerusi daripada 25 kerusi keseluruhan di Sabah, mensasarkan kalau boleh minimum 15 kerusi kerjasama BN dan GRS menang di Sabah bagi menentukan pembentukan kerajaan persekutuan. Begitulah dia punya inilah. Okay. Dan semalam kita dapat respon daripada pengerusi GRS dan juga pengerusi BN Sabah, Dato' Seri Haji Ji dan juga Dato' Seri Bong Mokhtaradin menyuarakan turut berpendapat keyakinan yang sama dengan Perdana Menteri. InsyaAllah, kata mereka, kalau boleh lebih lagi daripada 15 kerusi. Dan kalau di Sarawak tadi, Prof Awang kata ada gelombang daripada Premier Sarawak sendiri, Abang Jo. Di Sabah, tak kurang hebatnya juga. Kita ada pendekar Sabah ataupun Panglima Sabah, Dato' Seri Bong, dengan slogan popularnya, Radu Tatap Radu ataupun Ora. Sebab di sini lebih kepada pendekatan lokal. Pengundi-pengundi suka elemen-elemen lokal dan juga semangat autonomi itu diberikan kepada Sabah dalam pembentukan kerajaan nanti. Okey, itu kita cerita mengenai calon. Safwan, bagaimana pula dengan masyarakat sendiri yang kali ini adalah pertama kali golongan muda untuk turun mengundi? Adakah mereka excited nak turun untuk menunaikan tanggungjawab mengundi tahun ni? Okey, berdasarkan pemerhatian, ada yang excited, ada yang tak. So, ada yang tak indah sangat tentang politik. Dan kalau ikut pemerhatian lain, kebanyakan pengundi muda ni dia nakkan pembangunan yang drastik, pembangunan yang cepat. Kalau kita tanya pengundi tradisi, pengundi lama di kampung-kampung, pembangunan yang ada sekarang tu itulah pembangunan di punya pandangan. So dia kata kita inilah pembangunan. Tapi kalau pengundi muda dia dah di luar bandar, dia dah kerja dekat bandar, dia balik ke kampung, dia nak kampung tu macam dekat bandar. Jadi yang orang-orang tua, orang-orang lama ni dia tak nampak pembangunan kat luar. Jadi dia rasa dah pembangunan tu dah macam tu. Baik. Itulah perspektif orang muda lah. Baik. Terima kasih Safwan sebab sudi kongsi bersama dengan kami. Keadaan di sana, harap semuanya baik-baik sahaja. Terima kasih Haziq Daya. Nanti datang Sabah. InsyaAllah. Tapi lepas mengundi InsyaAllah. Okey, Safwan. Assalamualaikum. Jadi kita kembali kepada Mujibu pula. Sebab Mujibu kan lebih fokus kepada Sabah, perbincangan di Sabah. Ya, kita nak cerita mengenai apa yang dijanjikan oleh wakil calon di sana, Mujibu. Manifesto itu adalah sangat penting. Adakah bertepatan manifesto yang dijanjikan oleh parti-parti ini untuk apa yang rakyat perlukan? Diperhatikan di Sabah ini, manifesto itu lebih berbeza trend dia. Kalau warisan jelaslah. Mereka membawa satu manifesto tentang perlunya kepada Sabah ini menjadi satu dominant force yang boleh bukan saja memaksa persekutuan untuk menguatkuasakan semua perjanjian di dalam MA 63 tapi juga menuntut semua hak-hak dan juga Sabah ini dilayan sebagai equal partner. Memandangkan Sabah ini semakin keterbelakang dan juga keperluan untuk Sabah membangunkan infrastruktur yang lengkap bagi menyokong satu ekosistem perkembangan ekonomi, memandangkan ini menjadi satu perkara yang sangat terbelakang dan diperlukan oleh Sabah ketika ini. Kalau tengok PH, GRS dan juga BN ini, mereka lebih melihat manifesto mereka itu dalam perspektif menawarkan kerjasama yang seimbang di antara Sabah dan Sarawak, dan perlunya Sabah ini menjadi bersama dengan kerajaan persekutuan kerana ia satu formula yang sudah terbukti sebagai formula yang ampuh, dan keperluan Sabah ini untuk menyokong kerajaan persekutuan itu lebih banyak manfaatnya berbanding bergerak sendiri. Jadi kalau diperhatikan, ini naratif yang dibawa oleh parti-parti politik di Sabah. Memandangkan pada satu ketika saya lihat Sabah persabahan ini masih lagi tidak
tidak menggelombang seperti mana berlaku pada 2018 dan juga repackage Sabah dan Sabah for Sabahan ini mungkin masih tidak mendapat satu, bagi saya dia tidak ada satu leader yang betul-betul boleh bawa benda ini dan dia menjadi satu naratif yang kuat kepada rakyat Sabah. Memandangkan saya lihat dalam konteks politik Sabah dalam PRU ini dia masih lagi menggambarkan satu struggle oligarki parti yang saya rasa membelenggu semua parti-parti ini, dan dalam masa yang sama juga proses housekeeping ya, membuang dan meminggirkan pemimpin-pemimpin tertentu dalam parti politik ini menjadi satu ini. Dan kalau kita faham tentang politik Sabah ini, konsolidasi elit itu menjadi satu kunci kepada kejayaan pergerakan parti politik, dan kita lihat terpecahnya parti-parti sebegini tidak ada satu top leader yang boleh menyatukan. Maka kita nampak gelombang Sabah for Sabahan ini dia repackage berdasarkan jalur parti masing-masing. Walau bagaimanapun saya rasa ini yang menarik di Sabah ini, kerana bagaimana ini boleh menggelombang dan apakah kalau kita tidak dapat membentuk majoriti yang diperlukan di kerusi, maka parti-parti yang menang kerusi terbanyak di Sabah ini barangkali mungkin ada kuasa untuk merunding dengan siapa juga nanti untuk membentuk kerajaan. Ini sangat menarik untuk diperhatikan. Baik, terima kasih Cik Mujibu sebab sudi kongsi. Dan saya menarik bercakap tadi Sabah for Sabahan. Kita tanya kepada Prof Awang, adakah Sarawak for Sarawakian dan bagaimana pula pecahannya, dan katanya kalau di Sabah susah nak cari satu ataupun satu leader, satu ketua yang diangkat oleh semua. Bagaimana pula dengan Sarawak secara ringkasnya? Secara ringkasnya, Sarawak mengalami satu era apa yang dikatakan sebagai satu era kestabilan politik yang berada di kepuncaknya. Kita lihat dengan konsep yang saya kata tadi, fokus kepada hak Sarawak itu, ia mampu menyatukan rakyat negeri Sarawak tanpa mengira sama ada Cina, Melayu, Bidayu, orang Ulu, Melanau, Bidayu dan sebagainya. Jadi dengan adanya penyatuan kestabilan tersebut, kestabilan perpatuan, sikap mereka kesarawakian dia bukan bersifat yang terlalu menjurus ataupun parokial sangat, tetapi mereka melihat ada satu gerakan untuk mereka mendapatkan hak yang lebih baik, untuk dapatkan semula apa yang mereka kata hak-hak yang termaktub dalam Perjanjian 1963. Betul. Diukuhkan lagi dengan dasar mereka tentang sesiji mereka untuk menjadikan Sarawak maju pada 2030. Dengan ada sesiji itu, mereka ada semacam satu plan ataupun dasar dan juga seolah-olah satu bentuk RMK, rancangan Sarawak, seolah dalam bentuk rancangan Malaysia Sarawak yang lebih besar di segi ekonomi dan sebagainya. Dan yang penting lagi, mereka membuat macam mana untuk meningkatkan kemajuan Sarawak dengan membawa ekonomi baru, ekonomi hidrogen, yang Sarawak antara negeri yang pertama yang memberikan tumpuan berbanding negeri lain. Jadi fokus mereka ialah pelabur daripada Jepun, pelabur dari Korea, yang saya kira ini hasil daripada apabila Sarawak seolah-olah mendapat kebebasan yang lebih untuk mereka melakukan sesuatu untuk bangun Sarawak. Yang ini rakyat Sarawak sangat gembira sekali ya. Lebih-lebih Sarawak ada pejabat mereka sendiri di Singapura untuk menarik pelabur-pelabur di luar negara untuk memastikan Sarawak terus maju dan bergerak ke depan. Ya, kalau bercakap mengenai hak, itulah dia kan. Memang setiap orang, setiap rakyat, tak kisahlah di mana negeri pun, semua ada hak untuk turun mengundi. Jadi kita kena tunaikan tanggungjawab kita, turun mengundi untuk kita memilih siapa yang kita nak jadikan wakil suara kita. Ya, betul. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya, iaitu Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi dan juga Mujibu Abdul Muiz. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Ya, insya-Allah nanti kita berborak lagi mengenai keputusan undian di Sabah dan Sarawak pula ya.
Boleh. Kita terus kekalkan momentum ini. Terima kasih. Kita mahu semangat bila dengar Mujibu dan juga Prof bercerita mengenai trend politik di Sarawak dan juga Sabah. Betul, dia sebenarnya memberikan satu gambaran yang lebih jelas untuk kita semua. Dan saya nampak secara tuntasnya mereka mahukan pengukuhan dasar, pengukuhan ekonomi. Ya, itu yang penting. Jadi yang penting sekali lagi jangan lupa untuk saksikan program Mandat Rakyat 2022 malam ini pukul 9 malam di TV3. Okey, untuk kita dapatkan lebih lanjut lagi gambaran mengenai PRU ke-15 ni. Ya, jadi sekarang ni kita tarik nafas dulu. Kita nak berehat sebentar. Anda semua jangan ke mana-mana bersama dengan kami dalam Malaysia Hari Ini. Padu adalah tawaran baru yang segar. Barisan Nasional tampil dengan manifesto perancangan amal dan usaha. 10 teras digariskan dengan 99 tawaran khusus buat rakyat Malaysia. Sejauh mana manifesto kali ini berupaya menambat hati rakyat dan sekaligus menjadi faktor penentu kemenangan. Saksikan Mandat Rakyat, Khamis 17 November, 9 malam, TV3. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Bersama dengan kita di MSI, pagi ini kita ada Duta Pertubuhan Mihrab, Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz, saya suka betul dengan tajuk ni. Iya. Berhati-hati soal hati. Allah. Siapa yang buat Ustaz sakit hati ni, Ustaz? Mudah-mudahan hati kita baik-baik belaka. Tak sakit insya-Allah. Tak sakit. Jadi apa? Mungkin Ustaz boleh terangkan apa sebenarnya maksud hati-hati soal hati ni? Okey. Bismillah, alhamdulillah. Bila kita cerita tentang hati-hati soal hati, sebab dalam diri kita ni komponen paling utama sekali ada dua lah, iaitu yang luaran dengan dalaman kan. Fizikal dan juga hati kita. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu innamal a'malu binniyat. Hadis ini popular. Hanya saja amalan dikira dengan niat. Amalan dikira berdasarkan niat. Ulama sampai kata hadis ni adalah separuh daripada agama. Sebab apa dia kata separuh? Sebab dia merangkumi yang belah dalam. Kan, maknanya kita yang belah luar tu contohnya kita semayang, kita puasa, kita sedekah. Itu yang luar kan. Tapi yang lebih penting sebenarnya ialah yang sebelah dalam. Sebab apa tahu, kalau kita dah berniat untuk buat benda baik, kita dah dapat pahala. Walaupun kita tak dapat buat benda baik tu. Betul. Kan, contohnya kita dah niat hari Sabtu ni nak ngundi. Contoh kan. Benda baik. Benda baik. Betul. Kan. Sekali tiba-tiba sakit contohnya, nauzubillah, tak dapat. Pahala dah dapat dah. Kan, sebab benda baik. Berbeza dengan sebaliknya. Kalau benda jahat? Benda jahat kita niat nak buat jahat. Sekali kita belum buat, kita tak dapat apa-apa. Tak dapat dosa tak dapat. Okey. Berbeza pula dengan luaran. Luaran contohnya kita buat benda baik. Tapi dalam buruk. Kan, dalam dia buruk. Dalam nak tunjuk ke orang, nak belagak dan sebagainya kan. Maka dia tak dikira. That's why kita penting untuk menjaga niat. Betul. Niat dalam melakukan apa-apa kebaikan. Betul. Sebab macam Ustaz cakap tadi, bila kita terdetik nak melakukan kebaikan je, dah dapat pahala. Betul. Jadi mengapa kita kena jaga niat tu, Ustaz? Kenapa pentingnya niat dalam apa-apa jua tindak tanduk kita, nak bergerak ke? Sebab kita ni nak tak nak hati kita ni dia boleh berubah tau. Kadang-kadang niat kita jadi baik, kadang-kadang dia boleh berubah jadi buruk tau. Kadang-kadang benda tu baik, kita tak cerita benda buruk lah. Sekarang kita cerita benda baik. Benda baik je lah. Katalah contohnya kita nak semayang ataupun kita nak sedekah. Bila kita nak sedekah, hati kita mula-mula memang sedekah tu ikhlas kan, sebab Allah Ta'ala tengok. Tapi tiba-tiba terdetik hati, orang nampak kan. Niat dah berubah. Niat dah berubah. Niat kata, aku bagi ni tu, kau tengok aku bagus. Kan, tengok ni aku ni pemurah dan sebagainya. Maka ketika itu amalan kita terus jadi rosak. Hancur. Macam tu je, burn macam tu je. Jadi kita rasa macam Allah ruginya kan. Bukan kita tak buat benda baik, tapi perbuatan tu tak dikira oleh Allah sebab kita punya tujuan nak orang puji kita. Ataupun kadang-kadang hati kita rasa macam, aku bagus tau. Tengok aku ni rajin baca Quran. Kau tak ada. Kau ada. Kan? Dengki-berdengki pula. Dengki ataupun sombong ataupun syok sendiri. Syok sendiri ni dia tak payah tunjuk kat orang pun, tapi dalam hati dia je. Boleh jadi tak dapat pahala juga Tak ada pahala. Dia rasa dia panggil istilah dalam bahasa Arab, dia panggil ujub. Kagum pada diri sendiri. So,
power lah aku. Up diri sendiri. Okey, tapi Ustaz, mungkin ada perkara baik yang kita boleh lakukan sekarang ini. Mungkin ada niat nak bersedekah, niat nak berinfak. Jadi nak mengejar pula ganjaran dunia dan akhirat ni macam mana Ustaz? Sebenarnya salah satu daripada cara untuk kita ubat hati kita, rawat hati kita ni adalah dengan bersedekah. Sebab bila kita bersedekah tu hilang penyakit dengki kita, penyakit bakhil kita kan. Semua tu akan terubat dengan kita bersedekah. So pagi ni insya-Allah kita nak mengajak semua sahabat-sahabat untuk berinfak dengan kempen membina aset Islam, masjid dan juga tahfiz yang dibawakan kepada kita oleh Pertubuhan Mihrab. So Pertubuhan Mihrab ni sekarang ni kita ada 2 projek yang sedang ongoing lah. Iaitu yang pertamanya adalah Masjid Nurul Islamiah Sungai Choh Rawang. Yang itu masjid tu kita perlu bina semula. Kita bukan sekadar repair, bukan sekadar renovate, tapi nak bina semula. Gambar di skrin TV kita sekarang ni nampak kata memang diorang semua semayang sampai kat luar. Kan kalau panas memang panas sangat. Sekarang ni musim hujan kan. Jadi nak improve lah. Kita buat semula masjid baru. Buat semula Masjid baru terus. Jadi memang diorang masjid ni dah lama dan memang memerlukan kepada masjid yang barulah. Masjid yang baru dengan segala macam fasilitis yang diperlukan lah. Kemudiannya projek yang kedua adalah projek Mak Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra di Gombak. Mak Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni juga sekarang ni diorang menyewa dekat Shop Lodge. Pelajarnya ramai dan pelajarnya alhamdulillah nampak baguslah. Anak saya dulu pun belajar kat sini juga sebenarnya. Tengok adik-adik kita ni, anak-anak kita ni kan. Cuba kita bayangkan kan, kita tolong membina sekolah untuk diorang. Kompleks sebenarnya dah ada tanah pun dekat Gombak tu. Jadi bila kompleks tu terbina nanti insya-Allah cantik kan. Mudah-mudahan anak-anak kita tu dapat belajar dengan baik dan mereka inilah yang insya-Allah akan terus menyumbangkan ilmu dan bakti kepada negara, pahala terus sambung pada kita. Masya-Allah Ustaz. Jadi macam mana Ustaz secara ringkas ni macam mana cara untuk kita berinfak? Seperti mana yang ada di skrin TV kita kat bawah tu, terus pergi kepada www.infakmihrab.com. infakmihrab.com. Kan ada tertulis kat itu ataupun QR code tu. QR code tu keluarkan je handphone, scan sekarang boleh scan ataupun ambil gambar kan. Terus je insya-Allah kita boleh terus bersama dengan Pertubuhan Mihrab untuk membantu masjid dan tahfiz yang terpilih. Mudah-mudahan pahala itu berterusan. So infakmihrab.com kita sebar-sebarkan. Dan yang dah niat nak infak sekarang tu pun dapat pahala dah. Betul, insya-Allah sama-sama kita doakan Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, Duta Pertubuhan Mihrab yang bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Hari ini saya dah belajar satu benda baru. Alhamdulillah. Dengan niat saja kita dah dapat pahala. Jadi teruskan niat dan niat baik itu diteruskan dengan niat yang baik. Jangan tukar tiba-tiba jadi jahat. Betul. Kena jaga. Jaga. Soal hati. Ingat kena jaga. Kita berehat seketika kembali selepas ini dalam MSI. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Choh Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini. Haziq nampaknya bersemangat. Sangat. Sebab dia ni memang saya tengok dia kaki bola lah. Ya, bukan setakat PRU panas. World Cup. Kan Piala Dunia yang akan berlangsung 4 hari lagi. Adalah satu event yang sangat-sangat besar. Ramai yang nanti-nantikan. Jadi anda pilih negara mana? Komen sekarang dekat Facebook. MSI TV3 bagi tahu anda sokong negara mana untuk pilihan raya. Pilihan raya pula. Piala Dunia. Piala Dunia. Dah confuse Piala Dunia, Piala Raya. Sebab Messi memilih Brazil, Perancis dan England. Bukan pasal Messi tak yakin dengan Argentina. Tapi dia kata kalau Argentina menang itu adalah kejutan. Tapi kalau ikutkan form terkini, England, Perancis dan juga Brazil adalah pilihan utama untuk pilih Piala Dunia 2022. Daripada tadi nak sebut pilihan lagi. Tak apa Aziz, difahami. Okey, itu cerita tentang Piala Dunia. Sekarang ni kita nak cerita, kita ada satu perkongsian juga untuk anda semua, iaitu rangkuman luar negara. Kita sebenarnya dapat tahu satu berita, itu pengumuman di bandar di Istanbul sebenarnya. Ada berlaku pengumuman? Ya, sebenarnya itu jarang-jarang berlaku dan ia dilakukan oleh seorang wanita dan memang sangat mengejutkan. Jadi apa kata kita saksikan sama-sama. Rangkuman berita luar negara. Pada Ahad lalu, satu ledakan telah menggemparkan Istiqlal Avenue di sebelah Eropah Istanbul pada 4.20 petang waktu tempatan. Letupan tersebut menyebabkan 6 orang maut manakala 81 orang cedera.
Jabatan Polis Istanbul dalam satu kenyataan berkata suspek Ahlam Al-Bashir, warga Syria, mengaku menerima arahan serangan daripada Parti Pekerja Kurdistan PKK dan sayapnya di Syria, Unit Perlindungan Rakyat YPG. Kedua-dua pertubuhan itu disenaraikan Ankara sebagai pertubuhan pengganas. Menurut Kementerian Pertahanan Poland, sebuah roket jatuh di perkampungan Czechoslovakia, Poland yang terletak berdekatan sempadan Ukraine dan mengorbankan 2 nyawa. Terdahulu dalam satu kenyataan, Presiden Poland Andrzej Duda berkata Poland tidak mempunyai sebarang bukti kukuh pada masa ini mengenai dalang yang melancarkan peluru berpandu tersebut dan tiada tanda bahawa kejadian sama akan berulang. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB selalu meraihkan peningkatan jumlah penduduk dunia yang kini mencecah 8 bilion. PBB meletakkan ini merupakan satu peristiwa penting dalam pembangunan manusia. Pertubuhan itu tidak pernah berlaku sebelum ini. Peningkatan jangka hayat manusia susulan penjagaan kesihatan awam semakin baik, pemakanan, kebersihan diri dan perubatan yang menjadi faktor-faktor utama. Selain itu, tahap kesuburan yang tinggi dan berterusan di beberapa buah negara turut membantu. PBB menganggarkan untuk mencapai populasi dunia sebanyak 9 bilion akan mengambil masa 15 tahun lagi disebabkan kadar pertumbuhan yang perlahan. Bahang Piala Dunia kini dirasai. Ketibaan pasukan ternama seperti England dan Netherlands di Qatar baru-baru ini merancangkan lagi suasana. Penyokong tempatan di Doha begitu bersemangat dan segala persiapan sudah dilakukan. Setiap ruang dipenuhi dengan bendera-bendera negara yang bakal bertanding di acara berprestij itu. Ya, itu dia sedikit rangkuman berita luar negara yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda. Ya, jadi hari ini 17 hari bulan, besok 18 hari bulan. Telah pun diumumkan sehari sebelum pilihan raya itu adalah cuti umum. Jadi untuk anda bersedia balik ke mana tempat anda mengundi. Jadi kepada siapa yang mengundi tu, baliklah. Baliklah ke tempat anda mengundi untuk anda tunaikan tanggungjawab anda mengundi pada hari Sabtu nanti. Ya, betul. Sebenarnya Haziq, jauh tak awak nak mengundi? Saya dekat je. Oh, dekat je. Saya dekat. Okey, saya nak kongsi sedikitlah kalau paparan akhbar daripada berita harian. Ya. Ketiga-tiga antara calon Perdana Menteri kita ada di muka hadapan BH Berita Harian. Ya, kalau itu sendiri Anwar Muhyiddin saling mencabar. Ya. Perang mulut di antara Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Bersatu Dr. Seri Yassin ketika kempen PRU15 berhubung isu parti paling kaya berterusan dengan kedua-dua pemimpin saling mencabar supaya mendedahkan akaun parti masing-masing. Dan sebenarnya kalau kita tengok memang lagi dekat ke hari pilihan raya, semakin banyak berita-berita dan perkongsian lagi-lagi di media sosial dan saya minta juga kesempatan ini untuk kongsikan sesuatu yang sahih sahaja. Kita elak daripada politik yang kotor ataupun politik fitnah. InsyaAllah. Jadi sebab kita semua nak mengundi dah ni. Jadi dah bersedia, dah balik kampung ke belum? Saya hari Sabtu baru nak pergi. Sebab dari apa dekat juga, tak adalah jauh sangat kan? Tak jauh. Seremban je. Seremban je. Jadi besok jangan lupa untuk saksikan MSI. Ya. Macam biasa pukul 9.30 pagi. Topiknya adalah tanggungjawab keluar mengundi. Ya, seperti apa yang kami kongsikan. Sebab kewajipan kita semua, setiap rakyat Malaysia, ini adalah hak anda. Ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk negara kita. Ya. Jom kita mengundi. Malaysia memilih. Saya Aziz Husni. Saya Raya Bakar. Kita jumpa pada esok hari. Assalamualaikum. Di sini tempatku. Jom mengundi.